Melayu, survival Melayu, perpaduan Melayu, ya. Kemudian guna agama dan Islam, tapi pertahankan sistem yang korup dan orang-orang yang korup. Madani ini bukan slogan baru. Madani ini menetapkan suatu kaedah baru, melihat negara, tanggungjawab membangunkan negara, tanggungjawab menjamin kesejahteraan rakyat itu harus dilaksanakan. Seperti kita tahu, janji, manifesto itu satu hal, ukurannya adalah pelaksanaannya. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, lima taqulu ma la taf'alun, ya. Perbicaraan kita dengan keyakinan. Sebab itu Madani ini ada teras kepada keyakinan, ada teras kepada nilai dan akhlak, ada teras kepada kemampanan pembangunan, pemacuan ekonomi. Tetapi kalau pemacuan itu tidak ada berteraskan nilai dan akhlak, tidak ada hasrat untuk menegakkan keadilan, tiada ada semangat ihsan dan rahmah, kasih sayang, maka kita tak dapat selesaikan masalah pekerja. Saya mulakan dengan bicara soal pembangunan, kerana negara mana pun harus berteraskan kepada isu yang agak fundamental, iaitu pertumbuhan ekonomi. Kita harus laksanakan tugas ini dengan sedaya upaya kita. Kalau ekonomi itu tidak berkembang, kalau pelaburan tidak dapat bertambah dalam negara kita, nasib pekerja, pembangunan, pemerataan ekonomi, keadilan sosial akan terhambat. Sebab itu jangan remehkan pekerja sama dengan sektor awam dan swasta. Kita ada dengan Presiden QPEX dan pimpinan, Presiden MTUC dan pimpinan, ya. Dan tentunya diimbangi dengan MEF kerana mewakili majikan. Tapi saya mau message ini difahami betul-betul, ya. Apa saja yang perlu dilakukan, baik dasar dan pelaksanaan, harus kita lakukan. Sebab itu saya ucapkan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada pimpinan Kesatuan Sekerja QPEX dan MTUC. Kerana walaupun mereka seringkali terpaksa menuntut, seperti mana Presiden QPEX boleh mengatakan, tiap kali buat kenyataan dia kata, "Tu Sri, saya terpaksa menyuarakan pandangan pekerja." Ya. Saya terima baik. Saya tidak anggap itu satu masalah. Kerana saya tahu Kesatuan Sekerja di Malaysia ini faham bahawa keseimbangan, keselesaan, tanggungjawab jangan sehingga merobekkan institusi dalam negara. Dia boleh tuntut, dan memang saya setuju. Saya setuju sangat dengan tuntutan, kebanyakan tuntutan pekerja. Kadang-kadang kerana sistem di negara kita ini, saya minta rakan-rakan dalam MEF faham, ya, bahawa tanpa rasa selesa di kalangan pekerja, tanpa membangunkan suasana persekitaran yang baik untuk pekerja, produktiviti tidak akan meningkat. Jadi sementara kita tahu tanggungjawab, ada kesan, kalau tuntutan pekerja itu keterlaluan, maka pelaburan tidak akan sampai. Tapi kalau sikap pelabur-pelabur dan majikan itu terlalu mementingkan keuntungan sehingga mengenepikan kepentingan pekerja, maka tidak akan ada harmoni dalam negara. Jadi keseimbangan ini harus dipertahankan. Kita mau pelaburan, kita mau pekerja, majikan mencatat keuntungan, tetapi kita juga mau nasib pekerja dibela dengan baik. Saya beri contoh yang saya sebutkan dulu, bertahun-tahun dulu dalam kapasiti yang lain. Kita lihat umpamanya peningkatan produktiviti. Malaysia ini catat peningkatan produktiviti. Tapi kadang-kadang kita lihat di syarikat-syarikat yang mencatat keuntungan berbilion ringgit, produktiviti meningkat, keuntungan meningkat, tetapi upah pekerja tidak meningkat.
Saya telah gesa dan pesan perkara ini, ya, kerana ada ketikanya di mana kerajaan harus campur tangan. Kita berikan insentif, kita berikan kemudahan percukaian yang baik. Dan saya dan rakan-rakan dalam jemaah menteri punya dasar yang jelas apa saja yang perlu untuk menarik pelaburan, insentif, ease of doing business, mempercepatkan kelulusan, semua kita robah. Kerana ini kerajaan madani bukan mewakili dan mewarisi sistem yang lama. Kita nak lebih efisien, kita nak pelabur lebih yakin. Tapi dalam masa yang sama, pelabur dan majikan harus faham, ini Malaysia Madani mesti prihatin terhadap nasib pekerja dalam negara kita. Dan kita juga akan teliti. Dan dalam tuntutan MTUC dan QPEX, kalau kita rasa menasabah, kita akan tekankan. Kalau kita rasa berlebihan, kita tangguhkan. Umpamanya gaji penjawat awam, upahnya, ya, saya di antara perkara yang pertama yang saya sebut, memang saya tahu upah penjawat awam terutama di peringkat rendah dan menengah tidak memuaskan. Sudah sampai ketikanya kita buat penilaian dan kajian semula. Ini tepuk awal sangat. Dan ini jaminan saya, sudah. Sebagian saudara kenal saya dan kenal rakan-rakan saya. Dan kita bagi komitmen. Kita ambil alih dalam keadaan keuangan yang sangat parah. Hutang 1.5 triliun. Ya. Sebahagiannya kerana iklim ekonomi, sebahagiannya kerana perompakan dan porak-poranda sistem ekonomi. Sebab itu saya katakan, kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mau bekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Saudara hanya memerlukan RM200 tambahan sebulan. Ada yang lebih kurang pertambahan yang sudah perlukan. Dan sudah perlukan kan itu bukan untuk membeli mobil besar atau rumah besar. Hanya untuk kebajikan pendidikan anak-anak, kesihatan anak-anak. Itu pun begitu sukar diperolehi. Tetapi pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin saup ratusan juta daripada ruang negara. Saudara, ya, ini pekerjaan ini gelanggang saya. Kerana sudah lebih faham masalah dan derita rakyat. Ya. Tapi ada yang mengatakan ini dendam. Apa dendam? Kamu curi ratus juta ringgit, kita ambil tindakan, kita jangan dendam. Ini nasib baik saya berdendam tinggi, bahasa saya kena kawal sikit. Kalau tidak saya gasak betul-betul habis. Ya. Ada guna Melayu, survival Melayu, perpaduan Melayu, ya. Kemudian guna agama dan Islam, tapi pertahankan sistem yang korup dan orang-orang yang korup. Ada mereka bicara nasib pekerja, ada sudah dengar mereka suarakan bahawa nasib pekerja penjawat awam dan setengah-setengah di kilang itu tidak mengesabah. Tak pernah dengar. Yang mereka buat, pertahankan. Jangan dendam, jangan zalim, jangan bertindak. Kata siapa? Kata perasuah-perasuah dan penyamun besar dalam negara kita. Ya. Jadi saudara, saya syukur alhamdulillah, saya diberi mandat untuk memimpin negara ini. Dan saya bersyukur ke rakan-rakan dalam barisan pimpinan. Selain pada Pakatan Harapan bersama saya, Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahid, GPS, Premier Bang Jo dan JRS Haji Ji. Ini badan induk yang setuju dan sepakat
untuk menghentikan cara bobrok yang lama dan bangkitkan satu semangat baru Malaysia Menadi. Soalnya untuk apa? Untuk apa? Untuk rakyat. Saudara, sebab itu saya katakan, kalau kita dapat bersihkan rasuah ini, seperti yang kita mula lakukan, jimatkan 200 juta, jimatkan 300 juta dalam projek ini, runding semula jimatkan 400 juta, ya. Bernas kita bawa balik kepada pesawah padi, tidak kepada parti politik dan orang-orang individu. Itu pun pertahan, ya. Sudah bukan kecil, 60 juta ringgit tahun ini, dan 30% daripada keuntungan bersih Bernas. Mengapa tidak dilakukan dulu? Mengapa diambil 200 juta masuk parti akaun? Itu pun tetap sokong, dan kadang-kadang sambung hidup Melayu atau Allahu Akbar. Baik, sebab itu saya kata, bila kita jimatkan, kita pulang kepada siapa? Pesawah padi yang miskin. Bila kita jimatkan tebatan banjir, kita tambah banjir projek di Kota Tinggi, di Batu Pahat, Kota Tinggi, dan di Sungai Golok, Kelantan. Kerana apa? Kerana kawasan ini tertenggelami air, dan harus kita bantu, saudara. Jadi penjimatan dilakukan di bawah KKR dan kewangan itu untuk membantu rakyat. Hasil yang kita tambah, saya terima kasih kerana Lembaga Hasil Dalam Negeri sekarang ini lebih tegas kutip cukai. Ini uang besar, untung bilion-bilion, cukai kurang-kurang. Yang bawah-bawah cukai kita strict. Jadi oleh demikian kita catat penambahan. Saudara, beri kita tempoh, seperti yang saya sebut kepada Presiden QPEC, untuk penjawat awam. Kalau trend ini berlaku seperti ini, beri saya tempoh 1 tahun. Kalau ada trend peningkatan hasil, yang utama adalah upah penjawat awam. Sementara itu, segala bonus dan apa-apa kemudahan kesihatan, pendidikan yang harus kita bantu, saya akan segerakan sebaik ada keuntungan. Itu sudah saya jamin, saya jangan bimbang, ya. Dan kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah 1 juta ringgit kepada MTUC dan 1 juta ringgit kepada QPEX sebagai permulaan.